Anda masih lagi bersama dengan Niaga Awani secara langsung dari Asia Pacific University bersempena dengan Digital Financial Literacy Expo. Di sini sangat menarik sekali. Tadi kita dah bincangkan berkaitan dengan banyak perkara berkaitan dengan ekonomi dan juga untuk kita melihat pelaburan juga. Pada segmen pada kali ini, separuh kedua untuk Niaga Awani sehingga pukul 10 pagi ini, kita akan membawakan juga dan bercakap soal pelaburan juga dan juga bagaimanakah untuk golongan anak muda khususnya boleh mereka melihat apa yang mereka boleh laksanakan. Saya membawakan tetamu saya pada jam ini, Kamal Mustaza, pengurus Dana Wahid Malaysia. Kamal, terima kasih kerana bersama dengan kami. Ini pun wajah yang tidak asing dengan Niaga Awani, selalu bersama dengan kami. Penting sekali kita bincangkan. Sebelum saya membawa kepada perbincangan, saya nak bentangkan sedikit saja lagi data yang rakan saya tadi juga bentangkan. Ini adalah dapatan ringgit plus berkaitan dengan kadar celik kewangan. Ya. Kalau kita melihat ini dalam aspek pelaburan, responden mengatakan bahawa 52% rakyat Malaysia ini sebenarnya di atas 18% belum pun memulakan pelaburan mereka, dan juga ada juga yang melihat bahawa 52% juga memilih untuk appetite atau selera risiko yang lebih rendah kerana mereka amat gusar. Tadi pun saya bincangkan dengan Dr. Hafizan Nizam bagaimana untuk melihat 92% rakyat Malaysia itu lebih kepada deposit berbanding dengan pelaburan. Bagaimana untuk kita memahami realiti ini? Adakah memang ini adalah satu perkara yang perlu kita gusarkan dan juga perlu kita tingkatkan awareness supaya lebih ramai melabur, sebab kerana nilai compound itu penting untuk jangka masa panjang untuk orang ramai. Jadi baiklah, jadi yang pertama, statistik yang dinyatakan oleh Najib sebentar tadi bagi saya ianya tidaklah mengejutkan, tetapi pada masa yang sama sangat membimbangkan. Ini kerana kalau kita nak lihat dalam situasi ekonomi semasa yang tidak menentu, di mana kalau kita lihat kadar pulangan dari simpanan itu sendiri adalah sangat rendah berbanding dengan nilai atau kadar inflasi yang kini sedang dilihat berlaku di seluruh dunia. Jadi ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan negatif kepada apa yang kita panggil sebagai kuasa pembelian, dan seterusnya akan memberikan impak negatif terhadap pendapatan boleh guna atau disposable income setiap individu itu sendiri. Jadi sememangnya fokus perlu diberikan dengan lebih teliti terhadap pelaburan berbanding dengan hanya simpanan, di mana setiap individu perlu memastikan they put their own money into work. Otherwise, macam saya katakan, kuasa pembelian mereka otherwise definitely they have to work for money, and definitely dia punya kuasa pembelian akan menyusut dari semasa ke semasa. Bercakap tentang bagaimana memilih kelas aset, kerana kajian ini juga Ringgit Plus juga menunjukkan bahawa 3 investment produk ataupun produk pelaburan yang mereka pilih adalah, pertama sekali adalah unit trust, unit amanah, kedua adalah stocks, ketiga adalah cryptocurrency. Untuk seorang yang biasa dealing dengan orang ramai ni, tapi ke mana nak pergi? Kalau untuk anak muda yang menonton pada ketika ini, kalau pendapatan mereka pada tahap sederhana sebagai contoh, apakah aset kelas yang terbaik untuk mereka perhatikan terlebih dahulu untuk melabur? Okey, jadi kalau kita nak lihat macam tiada macam blanket rule for when it comes to apa jenis kelas aset yang sesuai untuk setiap individu, di mana setiap individu itu ada dia punya perbezaan dari segi apa yang dicari dari segi pulangan, kadar risiko yang mereka boleh terima, di samping itu jangka masa mereka sama ada panjang atau pendek, serta some people ada macam unique preference di mana mereka lebih memilih untuk melabur secara ESG atau secara syariah. Jadi itu perkara-perkara tersebut perlu diambil kira dalam memilih kelas aset apakah yang lebih sesuai untuk mereka. Jadi kalau kita lihat daripada apa yang Najib mention sebentar tadi, tiga kelas aset utama adalah unit trust, equity dan juga cryptocurrency. Jadi kalau saya lihat the first two itu basically something yang memang kebiasaannya individu akan ada sedikit pendedahan, di mana unit trust dan equity kebiasaannya memberikan pulangan untuk what we call the capital gain, untuk growth dalam jangka masa panjang. Namun yang ketiga itu kalau kita lihat cryptocurrency, ianya sangat volatile. Betul. Di mana kadar pulangan mungkin tinggi tapi risiko yang diambil kadang-kadang tidak berpatutan untuk individu itu sendiri. Kadang-kadang mereka pun tak apa nak faham sangat. Exactly. Kadang macam kalau kita lihat for the past 2-3 tahun ni FOMO trading, macam kita tengok orang ni dapat pulangan yang tinggi, kita pun nak ikut. Jadi itu pun sangat bahayalah. Kalau ada nampak rakan-rakan yang tengah buka handphone, nampak graf-graf tu, tanya dia faham ke tidak sebenarnya. Betul. Yang penting pertama kena faham. Betul. Kalau kita bercakap soal untuk anak muda yang mungkin bersifat pasif, mereka ini tidak melihat kepada pelaburan equity yang mungkin mereka perlu perhatikan dengan lebih lanjut lah, pasif lah.
biasanya kalau Bumi Putra itu di ASB. Ini biasalah standard budayanya. Bagaimana untuk pelaburan pasif ini boleh dikembangkan dengan lebih lanjut? Kerana mereka mungkin secara risiko mereka rendah, mereka tidak mahu berfikir susah-susah dan sebagainya. Mungkin juga ETF adalah pilihan dan sebagainya. Tapi ini mungkin kurang dilihat untuk kebanyakan orang. Bagaimana ini juga harus dijadikan pilihan? Jadi untuk para pelabur yang sedemikian, jadi sememangnya bagi saya di Malaysia ini banyak institusi-institusi kewangan macam yang saudara Najib sebutkan sebentar tadi, macam ASB, macam tabung haji, mereka mempunyai diorang punya investment, punya fund yang kalau dilihat dari jangka based on historical perspective, kadar pulangannya kompetitif. Ya. Namun untuk individu yang mahu mengembangkan nilai modal mereka, seharusnya apa yang kebiasaannya kita akan recommend untuk mereka melakukan kepelbagaian atau diversify their portfolio. And of course you have to put some of your money dalam low risk kind of portfolio macam ASB dan tabung haji, tapi at the same time to put your money into work, put it into a more aggressive kind of portfolio lah. Menerusi equity, menerusi global pendedahan terhadap foreign market. Jadi itu antaranya lah. Apa trendnya untuk orang ramai, anak muda ke ataupun bukan anak muda ke? Apa trend pelaburannya masa kini ni untuk orang ramai ni sebenarnya? Jadi untuk yang macam jangka masa terdekat ini, melihat kepada kadar situasi ekonomi yang sangat tidak menentu, di mana dengan krisis perbankan di US and the spillover, the concern of the spillover to the whole economy, kami melihat terdapat trend di mana pelabur beralih daripada pelaburan yang bersifat lebih agresif kepada yang more defensif. Jadi ini memberikan aset-aset kelas seperti macam emas, seperti money market dan juga REITs terdapat demand dalam aset-aset kelas tersebut. Itu yang kami lihat dari segi dari membuat masa kini lah. Okey. Apabila kita bercakap soal inflasi yang di Malaysia ini relatifnya masih lagi terkawal kalau kita bersifatkan, tapi kita faham risiko itu masih lagi wujud kerana perang di Ukraine masih lagi berlaku. Kita lihat di Amerika Syarikat juga dengan krisis perbankan dan sebagainya. Mungkin tempias-tempias ini akan tiba juga ke Asia sebagai contoh. Untuk seorang pelabur individu di Malaysia sebagai contoh, bagaimana untuk mereka melawan inflasi melalui pelaburan pada ketika ini? Kerana ada melihat bahawa kadang-kadang kita melabur tu, kita tengok pulangan setiap tahun tu dengan peratusan tu macam tak cukup nak melawan inflasi ataupun faedah yang perlu dibayar dalam bentuk pinjaman yang mereka buatkan. Bagaimana untuk pertimbangan ini dilaksanakan? Kerana ada kalanya sukar untuk dilaksanakan. Bagilah sedikit advice mungkin. Ya, jadi sememangnya itu adalah situasi yang dihadapi oleh para pelabur masa kini. Jadi saya menggalakkan para pelabur untuk diversify your portfolio to make sure that macam pelaburan anda tidak tertumpu pada sesuatu jenis aset kelas sahaja. Di mana kalau kita lihat volatility yang berlaku pada pasaran sekarang, macam hari ini dia probably naik 10%, tapi tomorrow maybe akan jatuh 5%. Jadi sememangnya diversifikasi pelaburan itu sangat penting. Di mana kita perlu ada exposure in some of the high dividend yield, not just in Malaysia tapi juga dalam foreign markets, dan juga aset-aset kelas seperti macam REITs dan emas juga antara aset-aset kelas yang perlu dipelbagaikan oleh setiap pelabur. Okey, itu bagaimana untuk pelabur melihat apakah ruang yang boleh mereka laksanakan dan juga pilih untuk melabur dan sebagainya. Sudah pasti ini adalah memerlukan lagi usaha-usaha seperti inilah yang kita lihat ni, digital financial literacy expo dan sebagainya. Mungkin akhir sekali Kamal sendiri nasihat untuk orang ramai secara keseluruhannya dalam tempoh yang sukar pada ketika ini, sebab peringkat rakyat itu berbeza, berdepan cabaran yang berbeza dari peringkat mereka. Apa yang mereka perlu perhatikan terlebih dahulu dalam menguruskan kewangan mereka dan juga bergerak ke arah pelaburan untuk jangka masa panjang? Jadi yang pertama, bila bercakap soal tersebut, yang pertama setiap individu itu perlu faham atau muhasabah diri sendirilah. Mana kita kena tahu kemampuan kita, kehendak kita dan juga keperluan kita sebelum kita mampu membuat keputusan pelaburan. Jadi sememangnya bagi saya tidak kira sama ada anda datang daripada kelas bawahan, kelas pertengahan maupun kelas atasan, setiap orang mampu untuk menyimpan untuk melabur. Tidak kira dari segi beberapa ringgit maupun kepada ribuan ringgit. Jadi berdasarkan inovasi-inovasi yang kita lihat dalam dunia digital sekarang, anda boleh melabur serendah macam RM50 dan 100.
menerusi Wahid. Jadi memangnya tiada obstacle, tiada halangan untuk para pelabur mula melabur serendah nilai tersebut.